Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi kalau korang boleh ingat, hari tu kita ada unbox satu peranti iaitu Black Shark 3S kat sebelah ni dalam kotak besar tu. Termasuklah dia punya gaming accessory, kita ada pelbagai. Dan antara kepelbagaian tersebut, ada 3 gaming accessory yang aku nak bawakan dalam video kali ni. Di mana kita ada Black Shark Fun Cooler Pro, Black Shark Trigger dan juga Black Shark Gamepad guys. Di mana ketiga-tiga aksesori ini tidak hanya eksklusif untuk peranti Black Shark sahaja. Korang boleh gunakan ia kepada mana saja peranti-peranti Android mahupun peranti iPhone guys, termasuklah iPhone 12 Pro Max ini. So dalam video kali ini aku nak buat sedikit tutorial dan juga sedikit demo dari segi nak menggunakan ketiga-tiga aksesori gaming ini dengan peranti iPhone ini. Jadi tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum kita nak menggunakan segala aksesori-aksesori ini kepada peranti non-Black Shark, suka aku ingatkan bahawa korang perlu dan wajib untuk menginstall satu aplikasi dinamakan sebagai Shark Arsenal. Di mana aplikasi ini korang boleh dapatkan daripada Android Play Store maupun iOS App Store guys. So, korang install dulu aplikasi ini, baru kita boleh go through each of the individual aksesori kat tepi ini. Jadi, jom kita ke aksesori pertama. So, item pertama yang aku nak bawakan dalam video kali ini adalah dipanggil sebagai Black Shark Fun Cooler Pro. Senang cerita, ini adalah so-called external active cooling fan bertujuan untuk menyejukkan telefon korang dikala korang bermain game lah. Selalunya macam itulah. So, dari segi design, kalau korang boleh nampak dia punya design macam ni. Dia ada dia punya kipas, dekat dalam ni terdapatnya dia punya RGB light yang akan menyala bila korang power up dia punya kipas ini. Dekat bawah ni terdapatnya satu port Type-C untuk korang cucuk punca kuasa. So, lepas tu terdapatnya satu on off button kat sini, korang boleh on dan off kan. So, dekat belakang ni terdapatnya dia punya padding. Tempat ini yang korang akan lekatkan kepada panel belakang phone korang yang akan disejukkan dekat belakang ini. Dan dia mempunyai locking dia. Dekat sini korang boleh buka mengikut kesesuaian peranti korang. So, cara nak gunakan dia mudah saja. First thing first, korang ambil korang punya iPhone ataupun apa-apa saja phone. Korang align-kan dia. Masukkan dia dekat sini. Macam ni. Lebih kurang macam ni design dia. Kalau korang boleh nampak, rupa dia akan jadi macam ini. Jadi pastikan korang setupkan dia tak kena apa-apa button lah. Kalau tidak, nanti dia mengganggu pengalaman menggunakan phone korang. Seterusnya, korang mesti mencucukkan ia dengan punca kuasa. So, macam ini kita gunakan dia punya kabel Type A kepada Type C. Dan korang boleh gunakan juga menggunakan power bank lah. Not necessarily korang perlu cucuk pada kabel plug lah. Alright, kita cucuk pada power bank ni. Lepas tu korang turns on dekat sini. So, kalau korang nampak kipas dia dah on lah. Dan dia dah menyala lah, ada RGB light dia. Ini adalah secara default. Seterusnya, korang buka aplikasi Shark Arsenal tadi. Korang tekan butang tambah ni. Korang cari Black Shark Fun Cooler Pro. Korang tekan Connect Now. Lepas tu dia akan berhubung dengan peranti korang. Korang tekan Finish. Dan korang akan masuk ke dalam setting untuk Black Shark Fun Cooler Pro ni. Di mana dekat dalam ni korang boleh toggle beberapa perkara. Iaitu yang pertama, kalau korang nampak dekat sini dia ada Freeze dan Frozen. Di mana Freeze ni macam dia punya default level untuk kipas ni. Di mana dia boleh sejuk. Tetapi kalau anda kata korang perlukan kesejukan yang lebih ekstrim, korang boleh pergi kepada Frozen. Di mana bila korang ambil Frozen ni, kipas dia akan berputar lebih laju, bunyi dia akan lebih sedikit kuat tapi tak begitu bising, dan peranti korang akan lebih cepat sejuk. Selain daripada itu, dekat dalam ini juga korang boleh setting dia punya lightning setting. Korang boleh pilih korang nak on atau offkan lighting kat belakang ni. Jika korang tak suka, korang boleh offkan. Kalau korang nampak dia terlampau, orang cakap terlampau menonjol, korang boleh offkan. Ataupun korang boleh settingkan untuk lightning mode ni korang nak tukar sebagai streamer ke, breath ke, flow ke, flicker ke, spin ke. Korang boleh setting dia punya light effect speed, korang boleh setting dia punya coloring scheme, korang boleh setting dia punya color selection. Jadi memang sangat-sangat mudah, memang sangat-sangat direct to the point. Dan sepengalaman aku menggunakan Black Shark Fun Cooler Pro ni sebelum ni, dia memang totally legit, memang sangat-sangat sejuk. Aku pernah berjaya mendapatkan kesejukan bawah daripada 10 darjah Celsius, which is memang sangat-sangat sejuk. So, itu adalah tutorial dan demo yang pertama untuk Black Shark Fun Cooler Pro ini. So, item kedua adalah Black Shark Game Trigger. Ini memang direct to the point. Dia tak melibatkan apa-apa connectivity. Korang hanya slidekan dekat atas phone korang dan korang hanya mappingkan button dekat dia punya point yang ada dua ini. So, dari segi design, kalau korang boleh nampak, dia punya design ni memang sangat-sangat well built. Di mana dekat sini terdapatnya dua trigger. Dua trigger ini dibuat daripada aluminium. Memang sangat-sangat sejuk di tangan dan terasa tactile guys. Dan dekat belakang ni korang boleh adjust untuk korang kepitkan phone korang lah ikut kesesuaian saiz.
Dan apa yang menarik tentang game trigger ni adalah dia punya well thought punya design, di mana selalunya akan menjadi isu tau bila korang letak benda ni dekat atas phone korang, di mana dekat atas tu akan terletaknya pelbagai butang dan button macam korang nampak ini. So nanti kebaran kalian untuk kena dan tertekan tu adalah tinggi. Tetapi apa yang dibuat oleh Black Shark adalah, kalau korang boleh nampak dekat sini, dia ada satu lining tau. Okay, kalau korang boleh nampak dia ada lining ni, di mana button korang akan terletak kat dalam lining ini, so mengelakkan ia daripada tertekan secara accidentally. So memang sangat-sangat well thought, sangat-sangat bijak Black Shark. So cara pasang ni mudah saja. Korang letak benda ni dekat atas ni macam ni, korang kepit saja. Alright, kalau korang nampak dia akan jadi rupa dia macam ni lah. Rupa dia memang sangat-sangat kena lah dengan iPhone 12 Pro Max ni. Dia punya kepanjangan ni hampir menyambung tau ke cornering ni. So memang sangat-sangat cantik, memang sangat-sangat menarik. So rupa dia lebih kurang macam ni lah. So apa yang berlaku, korang hanya buka saja korang punya favourite game. So contoh dalam game ini adalah aku punya PUBG Mobile. So caranya mudah, korang masuk dekat setting, korang pergi dekat control, korang pergi dekat customize dan korang settingkan. Macam ni korang nampak aku dah settingkan trigger tembak ni dekat trigger sebelah sini dan zoom dekat trigger sebelah sini. Itu sahaja guys, itu sahaja. Korang tekan save, korang tekan exit dan korang boleh try main. Jom kita demo sikit. So kalau korang boleh nampak, okay, bila aku tekan sebelah sini, dia akan menumbuk kalau dia ada senjata, dia akan menembak lah. Dan sebelah sini adalah akan zoom in ataupun zoom out. Memang sangat-sangat simple. Alright, memang sangat-sangat best. Jadi jom kita try tembak, try dapatkan senjata dulu. Okay, so sekarang kita dah dapat senjata dan juga dah dapat scope. So mudah saja. Sebelah kanan ni aku dah setting untuk scope. So bila aku tekan, korang nampak? Bila aku tekan dia akan scope. Bila aku tekan dia akan scope. Dan ini adalah tembak sebelah kiri. Alright. Okay. So begitu mudah guys, begitu mudah dan begitu satisfying dia punya perasaan menggunakannya. Dan aku paling suka dia punya curvy ni, kan kecerunan ni menurun. So dia bersambung dengan curvy iPhone aku tadi macam aku cakap tadi. So membuatkan pengalaman korang nak menekan trigger tu adalah tampak lebih natural lah macam ni. So itu untuk item yang kedua, iaitu Black Shark Game Trigger ni. So, item seterusnya yang aku nak bawakan dan aku nak demokan dengan iPhone aku pada kali ini adalah dipanggil sebagai Black Shark Gamepad set belah kiri. Di mana untuk gamepad ini dia hadir dengan dua set ni, iaitu dia punya gamepad sendiri dan juga dia punya locking mechanism untuk korang letak dekat apa-apa telefon korang. Di mana dari segi gamepad itself, korang boleh tengok dia punya design, ada joystick, ada 4 button dekat sini, ada button dekat sini, ada logo Black Shark, ada top punya button 2 untuk shooter selalunya. Bawah ada port Type-C, ada butang on off dan dekat sebelah sini adalah dia punya slot untuk korang pasangkan dengan dia punya locking mechanism ni. So yang locking mechanism ni pun simple je, di mana dia ada logo Black Shark sini. So yang ni korang boleh adjust mengikut kesesuaian saiz peranti korang. So ini adalah paling kecil, ini adalah paling besar. Dekat tepi ni ada button untuk korang bukakan. So cara pasang ni senang je. Korang slot in saja kat sini. Okay, dia akan jadi macam ni rupa dia. So korang ambil peranti korang, macam dalam kes ni adalah iPhone. Korang pasang macam ni, korang kepit, dia dah lock. So dia akan jadi rupa macam ni lah. Dia akan jadi rupa dia macam ini guys. So sangat-sangat best. Dia jadi macam Nintendo Switch macam itulah lebih kurang. So cara nak gunakan dia mudah saja. First thing first, korang onkan dia punya gamepad dekat bawah ni. Korang select benda ni, dia akan menyala hijau dekat sini. Korang buka aplikasi Black Shark Arsenal tadi. So macam ini aku dah set upkan dia kepada gamepad 3L ni. Aku dah set upkan dia awal-awal. Tapi kalau korang adalah baru, korang tekan butang tambah bawah ni. Korang pilih gamepad 3 ni. Nanti dia akan masuk ke dalam setting macam ni lah. Dia akan pairing dan korang akan successfully pairing. So macam ni, kalau katakanlah korang dah pairing, korang tekan dekat sini. So dekat dalam ni ada beberapa perkara. Ada korang punya battery level. So secara defaultnya dia akan ada satu game kat sini. Tetapi katakanlah korang tak ada game. Game yang korang nak main tu, contohnya PUBG Mobile, dia tak ada pre-setup dekat dalam ni. Apa korang perlu buat? Korang tekan add game ni. Korang type PUBG, so tak ada. Korang tekan manually add. Lepas ni korang boleh namakan apa saja. Contoh korang nak namakan dia PUBG 2. Okay. So apa yang berlaku, since setup mapping untuk PUBG tak ada dekat dalam aplikasi ini, korang kena manually mapping dan dia sangat-sangat mudah lah. Jikalau game yang korang nak main tu ada siap-siap setting dia, senang. Korang just cari dan dia dah siap mapping, so mudah saja. So again, korang masuk dekat gamepad ni, korang nampak macam ni, PUBG 2. So macam mana korang nak settingkan ni? Korang tekan butang configure. So secara asalnya dekat dalam ni dia akan tunjuk macam ni lah. Dia punya button ni dan korang tekan configure bawah ni. Okey, dekat sini korang kena mappingkan lah. Korang kena letak joystick ni dekat mana. Butang-butang yang sekian ni korang nak tekan untuk apa, korang kena mappingkan. Itu adalah mapping. So sedikit nasihat, sedikit pro tips bagi korang yang mungkin tak nak pening-pening. Dinasihatkan korang pergi dekat dalam contohnya PUBG punya setting control. Kan dia akan keluar setting control lah. Macam dekat screen sekarang ni, korang snap screen benda ni. Di mana nanti dekat bahagian ini korang boleh upload snap screen tersebut untuk mudah korang mapping. Contohnya macam ni. Okey, bila aku dah snap screen tadi, aku tekan dekat mapping atas ni.
Aku tekan tambah. Aku cari gambar controller tersebut. Okey. Ini adalah gambar snap screen bahagian setting controller. So, apa yang perlu berlaku? Senang je. Korang je letak je. Mappingkan saja, letak sini, dekat sini. Okey, butang yang belah kiri ni aku letak untuk tukar senjata sebelah kiri. Butang kanan ni aku letak untuk tukar senjata sebelah sini. Butang atas untuk back. Butang bawah adalah untuk reload. Lepas tu left top ni adalah untuk tembak. Left bottom adalah untuk zoom. L3 ni aku tak guna. So aku letaklah dekat mana-mana kan. Aku tak gunakan sangat. So itu saja. Korang tekan butang pangkah. Korang keluar. Lepas tu korang masuk dalam game dan main. Jom aku demo kan. Okey, di mana kita dah masuk dalam game ni. Ada orang tembak aku. Aku try zoom. Aku tekan sini Aku tekan sini zoom. Aku tembak. Nampak? Lepas tu gerak semua jalan guys ni zoom out. Lepas tu boleh tembak. Lepas tu kalau nak reload aku setkan kepada bawah tadi. Nampak dia reload. Nak buka back aku set kepada atas. Jadi kiri ni untuk tukar senjata kiri dia akan simpan, dia akan tekan. Kanan untuk tukar senjata belah kanan lah. Alright. So basically itu sajalah. So korang boleh bermain permainan kesukaan korang secara mobile, tetapi perasaannya seperti bermain konsol dengan gamepad sebelah kiri ini. So memang sangat-sangat menarik guys. So guys, sampai sini saja video kali ini. Apa aku boleh katakan, so far menggunakan ketiga-tiga aksesori Black Shark ini kepada apa jua peranti, terutamanya iPhone 12 Pro Max ini, adalah satu pengalaman yang tidak mengecewakan, memang sangat-sangat menarik, di mana ia memberi ruang dan peluang kepada kita yang mungkin tidak memiliki peranti Black Shark, tetapi dapat merasai sedikit perasaan bermain peranti ataupun bermain sebuah gaming phone macam itulah kan. Dan apa aku boleh katakan, menggunakan ia kepada iPhone 12 Pro Max ni menjadikan ia satu pengalaman yang baru, pengalaman yang totally different dalam arena mobile gaming guys. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video aksesori gaming macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah. So guys, sampai sini saja video kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kat bawah, butang loceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.